ulangan pun dah lengkap pada 19 Mei baru ini. Jadi alhamdulillah. So anak-anak kita semua dah melengkapkan SPM. Jadi sekarang ni sepatutnya anak-anak kita yang dah lengkap SPM ni sepatutnya telah pun mengisi borang UPU online. Kemasukan ke universiti dan tarikh tutup UPU tu yang peringkat pertama UPU adalah pada 31 Mac baru ini. Ya. Saya dipahamkan oleh UPU daripada 400 lebih ribu peserta ni pelajar-pelajar yang menduduki SPM, hanya sekadar 251,000 saja yang baru mengisi borang kemasukan ke UPU. Jadi inilah yang kita kena bantu anak-anak kita. Tapi jangan putus asa. Ada banyak cara lah untuk ke arah bagaimana kita nak membantu anak-anak kita ini way forward dalam selepas SPM. Okay. Seperti yang kita ketahui lepas SPM ni agak kritikal, critical moment di mana ada anak-anak kita yang akan meneruskan pelajaran ke peringkat institusi pengajian tinggi. Sama ada di politeknik, di matrikulasi, di pusat asasi dan seterusnya, ya. Tapi ada juga yang akan pergi mengikuti dalam private IPT ni private sector, ya. Dan ada juga yang memilih untuk mencari pengalaman bekerja dulu. Tetapi dalam mencari pengalaman pekerja juga, kita kena bantu anak-anak ini jangan berhenti setakat itu. Jadi itulah titik tolak kita pada pagi ini. Kita dapat alhamdulillah dua pakar dan dua yang memang rapat dengan anak-anak. Dan mereka ni juga mengetahui rintihan batin. Rintihan batin anak-anak ni. Sebab dia kata, what shall I do? Where do I go? How do I want to apply this? And then, yalah, selepas kita mengalami dugaan pada Mac 2020 dalam pandemik COVID, ya, banyak pelajaran online. Dan ada yang tempat-tempat tidak ada internet. Saya dengan Dr. Mas banyak pergi ke Kelantan, ke Kedah, ke Selangor. Most of the state lah yang kita dah pergi. Ada yang masa kami pergi sekolah tu pun tak ada online. Internet nak telefon kami pun kami pergi dekat pokok-pokok. Dr. Mas pergi dekat pokok-pokok, Datuk tak ada line, kata, you know. Jadi 14 negeri di dalam Malaysia kita ni berbagai dugaan, berbagai cara pembelajaran. Ada pula yang ada dapat internet, tetapi internet dia tidaklah selaju kita. Dia ada yang bulat-bulat tu, tut. Jadi budak-budak pun kadang-kadang tak berminat untuk belajar. Jadi bertitik tolak sini, pengalaman kami di universiti yang sedang dah menerima budak-budak lepasan SPM yang lepas, didapati budak-budak ni agak kekok bila berada di masuk di institusi pengajian tinggi, ya. Dan ada tu dengan masalah kekurangan gadget dan sebagainya. Walaupun kita sekarang ni belum endemik lagi tau. Kita sekarang ni baru fasa peralihan. Kementerian Kesihatan masih lagi memantau situasi kita dalam COVID ini dan sebagainya. Jadi kita sama-sama berdoa dan sama-sama kita nak memikirkan bagaimana nak menolong di seluruh pelosok negeri ni, negara kita ni. Jadi di sinilah kita semua mesti berganding bahu menolong anak-anak kita ni supaya mereka dapat ke mana mereka nak pergi. Sama ada mereka tadi macam saya kata nak pergi belajar meneruskan dalam pusat asasi ke, ataupun nak buat diploma di universiti-universiti ke, ataupun nak bekerja dulu ke, lepas tu sambung balik melalui program APEL yang MQA luluskan ke sebagainya. Jadi itu yang kita nak bincang hari ini.
Jadi ibu bapa mesti terbuka minda. Dan ada yang SPM sebelum masa tunggu result ni ada yang dah bekerja pun. Projek-projek kami yang melibatkan anak-anak yang tingkatan 5, dia kata saya sekarang ni selain daripada ulang kaji, saya juga pergi bekerja untuk menampung keluarga, nafkah untuk keluarga dan sebagainya. Jadi you can see that how complex kita punya nak memberi bantuan kepada anak-anak kita yang lebih kurang 500,000 tau. 500,000 anak-anak yang duduk SPM ni. You know, ada yang drop out, ada yang tak duduk, ada yang assign tapi tak datang pun ada. Jadi can you imagine bagaimana sekarang ni? Jadi di sinilah pagi gini, marilah bersama-sama kita berdoa, bersama-sama kita soal jawab dan boleh key in juga soalan ya di chat the in-call messages dipanggil tu, key in di soalan-soalan situ, boleh terus sambil kita bercakap ni boleh terus. Okey. Bila kita bercakap tentang hala 7 lepas SPM ni, kita bukan saja nak meneruskan pelajaran. Kita bukan saja nak mengejar knowledge ataupun sijil, kertas diploma ke kertas daripada foundation asasi ke tetapi juga kita nak hala 7 ni tadi untuk melahirkan anak-anak yang mempunyai attitude yang positif. Sebab saya dah banyak bercampur gaul dengan pelbagai peringkat, kalau dia ada knowledge pun, tapi kalau dia tidak ada attitude yang passion, attitude yang positif terhadap menjalankan tugas dia, tak kira apa-apa tugas dia, jadi mereka juga akan kecundang. You know, tambahan pula sekarang ni, dunia kita berada dalam 4th Industrial Revolution ni, dalam digital, kita semua kena mahir dalam ilmu-ilmu ni tadi, dan juga tentang sikap yang mesti berubah. Sebab kalau zaman dulu macam musim raya ni, berkotak-kotak kita terima kad air raya, betul tak? Sekarang dah tak ada. Jadi kalau kita masih lagi nak menjual kad air raya, tak ada income lah kita. Jadi di sini sekarang knowledge kita pun kena update selalu. Dan sikap kita juga mesti positif. Mesti nak. Tak boleh cakap, Datuk, saya graduan dalam matematik. Saya tak tahu nak tulis-tulis report ni, Datuk. Saya tak tahu nak tulis, buat-buat design-design, Datuk. Kalau itulah sikap lepas hala 7 SPM kita, insya-Allah kita akan melahirkan banyak orang gagal. Banyak rakyat gagal. Alright? Kemudian yang ketiga, maknanya yang pertama tadi adalah selepas hala 7 dalam SPM ni, nanti kita akan dengar daripada penceramah-penceramah kita how the knowledge, knowledge yang kita nak kejar lepas SPM ni. Kita kena terus renew knowledge yang selari, sejajar dengan zaman sekarang. Tak boleh, kalau kita dulu belajar secara Kublai Khan dah lama meninggal. Han Jebat pun dah lama meninggal. Dia dah tinggal, So now we have to move on. Sekarang ni adalah zaman digital. Zaman Alibaba, zaman Lazada, yang all dan kita boleh buat platform tu, platform A saja, and then platform B tak boleh match dengan platform sistem A dengan B, tak boleh match. Then dah tak boleh. Dia tak boleh lah, Datuk. Sistem ni lari ni, jadi kita kena beli pula sistem lain. So sebagai way forward, we have to get the knowledge tadi tu. The second one, attitude. Kalau attitude tak betul, very difficult. Kalau saya tengok orang tu attitude tak betul, saya pun tinggalkan dah orang tu. Saya pun dah lama-lama letih. Jadi itulah kita nak fikir sekarang ni, hari ni bersama-sama. Dan yang ketiga adalah competency. Competency ni sekarang ni bukan saja ilmu matematik,
Tetapi kompetensi dalam problem solving, dalam innovation, dalam creativity, kita kena selarikan, sejajarkan. So, we will kupas as we go along. So, these 3 ni sekarang ni adalah fokus kita pagi ni nak how lepas SPM ni tadi tu. Tak kira lah laluan mana kita nak ambil. Sama ada kita nak masuk ke politeknik, nak masuk ke universiti, nak masuk ke asasi, nak bekerja dulu ke. But these 3 things we have to bear in mind. Alright? Okay. Jadi ni jangan serius sangat. Saya pun tak nampak lagi ada type apa-apa kat sini. Type soal apa semua. Saya seronok bila saya bercakap dengan orang-orang di Singapura. The moment I say something aja berderet dia punya komen-komen, dia punya idea-idea dan sebagainya. Ayo Malaysia, berubah. Mari kita, kalau kita nak tolong anak-anak kita, negara kita, berubah. Bagi idea, bagi komen, terus. Begitu juga bila saya dipanggil bercakap dengan orang-orang Vietnam, laju dia punya chat group. Tapi Malaysia dia diam je ni. Come on, berubah. Kalau kita nak anak-anak kita hala tuju lepas ni berubah, let's kita semua berubah. Boleh? Alright. Okay. So kita nak jemput ni siapa dulu? Dr. Mas atau Dr. Klein? Saya dulu, Datuk. Okay. Dr. Mas adalah pengarah di pusat Universiti Melaya STEM Center dan juga selaku bendahari Persatuan STEM Kebangsaan Malaysia. Dan beliau juga adalah pensyarah di Fakulti Kejuruteraan. Ya, dia dalam bio nantikan beliau cerita dalamlah bagaimana beliau terlibat di dalam bidang beliau dan juga membantu way forward. Alright, pass to you Dr. Mas. Okey, terima kasih Datuk. Okey. Saya nak echo sikit apa yang Datuk cakap tadi. Memang betul attitude tu. Bila kita buat satu survey dengan employer, memang tu adalah perkara pertama yang disebut. Attitude. Dia tak, setakat ni employer yang mengambil kita bekerja tu, setakat ni dia bukan kata dia nak ambil budak yang graduate tu ataupun budak yang dah habis belajar tu terlalu pandai. Tapi dia kata kami nak semuanya ada attitude untuk terus belajar. So dia sangat berbeza lah. Okey, jadi sebenarnya hari ni kita akan lebih santai. Jadi kita nak lebih 2 hala punya perbincangan. Dan saya tadi on top of like Ketua Pusat STEM Universiti Melaya, saya juga berlatar belakang kejuruteraan bioperubatan dan saya juga ibu kepada 5 orang anak. Jadi saya faham ada adik-adik kat sini. Tadi yang Datuk ada tingkatan 5, ada yang dah lepas SPM. Dan bila kita bercakap-cakap dengan adik-adik ni, kebanyakannya memang tak berapa nak pasti sebenarnya macam apa yang dia nak minta. Okay, kita tak nak cerita. Hari ni agak berbeza lah. Kalau konteks yang saya nak bawa ni agak berbeza. Bukan nak kata UPU ke, bukan nak kata cara meng-apply. Itu adalah tools ataupun metodologi cara awak nak apply ke arah mana. Apa yang mungkin kami akan katakan hari ni adalah lebih berhala tuju. Maksudnya ke mana kita nak pergi sebenarnya. Itu semua masing-masing nanti kena fikirlah. Okey. Jadi, saya nak cerita pada masa zaman saya, masa saya SPM, tak ada langsung istilah jurutera bioperubatan. Ataupun masa tu baru je nak wujud jurutera aeronautika, aerospace engineer. Contoh masa zaman kami tu tak ada. Even kalau tengok pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan oleh SPA masa tu masih biasa, jurutera electrical, awam, mechanical dan sebagainya. So, pekerjaan macam yang saya ambil sekarang ni adalah lebih 5 tahun akan datang selepas kita ambil SPM tu. Jadi sebenarnya itu yang berbalik kepada langkah pertama kita, maksudnya kita sebagai tingkatan 5 sekarang ataupun parents yang ada kat sini ataupun guru-guru yang bersama-sama, sebenarnya kita kena tengok lebih ke hadapan bila kita nak buat sebarang keputusan tu lah. Nanti lebih dalam dan lebih deeper tu nanti Prof. Kalai akan lebih bercerita.
Tapi saya cuma bercerita tentang langkah-langkah yang kalau boleh yang lebih knowledgeable, lebih berpengetahuan, maksudnya begitu. So kita kena aware ataupun kita kena alert dengan senarai pekerjaan masa hadapan. Sebab kita tak boleh dah macam masa kita nak pilihkan nanti, kita nak ambil contoh bidang sejarah. Itu adalah sekarang. Mungkin kita tengok ada yang mendapat pekerjaan dalam government sector, dia masih lagi mengambil bidang sejarah. Kita bukan kata sejarah tu ni, tapi apakah elemen ekstra yang perlu ada untuk kita sediakan anak-anak ni, sebab dia orang baru tingkatan 5, habis kata 5 dia ada lagi 5-6 tahun lagi ke depan ni untuk bekerja. Jadi masa tu kita tak tahu apakah job yang telah di-created. Okay, jadi saya akan mengambil contoh dalam beberapa reference. Contohnya World Economic Forum telah mengeluarkan report The Future of Jobs. Lepas tu kita ada Job Street yang ada job report, kita ada LinkedIn yang mengeluarkan apa tu pekerjaan-pekerjaan masa hadapan yang telah difokus ataupun dia kata lagi 3-4 tahun memang pekerjaan-pekerjaan ni akan orang tengah cari. Dan juga kita ada daripada pekeso kita sendiri, My Future Job, Talent Corp dan sebagainya. Jadi kita kena aware lah untuk kita tengok sumber-sumber ni. Semua sumber-sumber ni ada di kalau kita Google insya-Allah boleh jumpa. Okey, saya bagi contoh. Kalau tengok dekat sini, World Economic Forum, dia kata by 2025 lagi 3 tahun akan datang. Maksudnya mungkin anak-anak kita tu dah habis diploma ataupun dah habis matrikulasi nak ambil degree. Dia kata growing job demand tu dia dah tak sebut dah pekerjaan-pekerjaan biasa yang kita sebut dulu. Dia dah sebut data analysis and scientist, dia dah sebut AI and machine learning specialist, big data, digital marketing yang macam Datuk ada sebut tadi, dah tak boleh lah nak buat marketing macam orang dulu-dulu. Ni macam orang dah tengok digital marketing and strategy. Maksudnya dah ada strategi part dekat situ bila nak buat marketing pun. Process automation specialist, business development professional, digital transformation specialist, information security, software, internet of things. So maksud kita bukanlah nak kata terus-terus tu bila habis belajar kita jadi specialist. Tapi kalau tengok terma-terma ataupun pekerjaan ataupun growing job demand ni, dia dah memang berbeza dah dengan pekerjaan yang kita biasa. Maksudnya yang kita sekarang mungkin ibu bapa ataupun abang kakak yang dah bekerja tu dia dah tak sama. Mungkin abang kakak sekarang masih lagi dalam bidang pemasaran. Tapi nanti adik-adik tu keluar, dia dah pergi ke digital marketing. Mungkin abang kakak masih menggunakan database biasa. Tapi bila adik-adik ni keluar habis daripada universiti nanti, dia dah kena buat big data, AI, machine learning. Okay? Itu yang kita kata World Economic Forum. Bila mereka ni mengeluarkan senarai-senarai ni, dia bukan main keluar suka-suka. Dia memang data-data yang dia buat kajian dalam konteks yang luas. Dan dia tengok secara meluas apakah keperluan dan memang dia tengok demand daripada employer. Itu majikan-majikan dalam 3-4 tahun atau masa hadapan. Okay? Dan dia pun dah kata menurut kajian mereka lah, dia kata contoh-contoh pekerjaan seperti admin, bookkeeping, client information, customer service mungkin akan berkurang. Masih ada tetapi demand daripada majikan dah berkurang. Sebab kita tengoklah dekat restoran side pun dah pakai robot jadi pelayan. Jadi kita nak kata waitress tu, dia dah ada alternatif. Jadi dia nak cari orang yang control robot tu. Bukan dia nak cari orang yang hantar makanan lagi. Itu contohnya lah. Okay. Itu antara, itu yang dikatakan oleh World Economic Forum. Okay. Dan kita tengok, ini adalah dia punya bidang lah nanti bila berkaitan dengan pekerjaan. Dan apakah bidang ataupun bidang sektor-sektor yang sekarang mempunyai peningkatan dalam application. Maksudnya orang apply pekerjaan dan ada juga majikan yang memohon, yang mengoffer pekerjaan ni. Yang utama kita ada information technology. Okay? Sebab lagi-lagi lepas zaman pandemik memang lagi meningkat. More than 100% permintaan tentang pekerjaan information technology ni. Kedua, food and beverage. Okay, ni memang peningkatan yang ketara sebab sekarang semua orang nak makan kat rumah. Jadi permintaan untuk sektor-sektor food and beverage ni dengan sistem dia, dengan supply chain dia
pun dah meningkat. Okay. Yang ketiga, sains dan teknologi. Sebab itu yang kita kata tadi, walaupun dalam bidang apa yang kita ambil ni, dalam kita ada, saya tengok tadi ada yang agama, ada yang dan sebagainya, sains, teknologi ataupun STEM tu dah jadi keperluan dah untuk kita belajar. Dah jadi satu skills ataupun knowledge yang bukan hanya untuk kita exam, tetapi untuk kita ada kemahiran tersebut. Sebab permintaan majikan memang tinggi untuk bidang sains dan teknologi. Sebab macam kita tadi lah, katalah satu even Rosteron Said pun dah pakai robot, dia mesti nak ada orang yang boleh kontrol robot tu ataupun maintain robot tu. So itu semua memerlukan skill sains dan teknologi. Seterusnya of course ada lagi government dan health and safety. Yang ni memang kita tahulah bila pandemik hari tu dah memang lagi banyak permintaan untuk dalam bidang healthcare setting ataupun medical. Okey, yang ni pula satu lagi kemudian nanti saya boleh share untuk link ni My Future Job. Apakah high skill job? Nanti kita akan tengok website-website yang adik-adik dan parents boleh tengok. Sebenarnya besok anak saya ni ataupun saya ni besok apa konteks pekerjaan yang ada. Nanti lepas ni saya boleh share link ni dan tengok. Dan kita tengok yang critical occupational list yang dikeluarkan oleh Talent Corp. Maksudnya dia keluarkan list pekerjaan ni tapi tak ramai lagi yang minta. Atau tak ramai lagi supply, demand ada, supply pun masih lagi berkurang. Di mana kita tengok kalau yang critical COL ni, di sinilah yang kita nak letakkan kalau boleh pemilihan bidang tu. Di mana sebab kita tahu bila kita dah dalam sektor tu, sebab kita tahu ada permintaan dalam pekerjaan-pekerjaan tu. Okay? Contohnya nursing professional. Dia bukan hanya nursing biasa. Dia professional nursing. Maksudnya spesifik bidang. Kardiovaskular, neuro, rehab. Okay? Bukan hanya nurses biasa. Okay? Kedua, web and multimedia developers. Okay? Yang ni, saya rasa even sekarang pun Datuk kita nak cari orang buat web yang profesional pun tak senang. Ya, sebab apa? Maknanya dia belajar, tak tahu apa yang dia belajar. Tetapi bila kita nak minta dia buat website, bila bukan saja kena tahu buat website, tetapi design dia tu biar kita nampak cantik, senang cari bahan, user friendly. Jadi ini yang kita nak buka minda anak-anak kita dalam memilih kursus-kursus dan juga industri-industri ataupun institusi yang dia nak pergi. Dia tahu ni. Ini penting ni. Selain daripada kursus yang dia nak pilih tadi tu, mendapat kelulusan MQA, dia juga kena tahu aku dapat ilmu ke tidak nanti bila pergi. Ataupun aku nak pergi tempat universiti ni sekadar aku dapat sijil, aku dapat diploma, cukup. Nanti aku dapat kerja. Bukan lagi zaman sekarang. Bukan lagi. Dia tak sama dah. Dia tak sama. Walaupun you dah ada yang di antara pelajar kita yang dapat first class honours, sampai sekarang orang tak nak ambil dia kerja. Betul. Sebab dia punya kompetensi tidak cukup untuk industri-industri mengambil sekarang. Sebabnya 3-4 bulan lepas, graduan yang keluar lebih kurang 230,000 lebih jobless. Itu yang macam Dr. Mas kata tadi tu. Ini yang kita kena guide betul-betul pelajar kita. Nak tengok kursus apa yang ada kat universiti tu dan pergi belajar juga. Boleh ke? Aku nanti sama ada run my own business or kerja. Sebab macam National Stamp Association yang kami teranjui sekarang ni, yang kita ni, saya dah berapa kali buang orang sebab dia punya bahan yang diberi saya tu tidak mencapai. Okay. So itulah memang maksudnya bukan lagi yang norma-norma biasa. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan ni data professional, cyber security, kita ada animation, digital games, e-sport professional untuk create the content bukan hanya main, creating the content of e-sport sebab kita tak nak hanya bermain sahaja. Kita nak Malaysia wanted to develop the content of e-sport. Okay, dan creative content designer.
So benda-benda ni sebenarnya kita nampak, kita kena tengok, kita kena dibuka lah, kita kena maklum dan aware dengan all these type of like future jobs di mana bukan hanya norma-norma biasa, hanya sekadar kita sekadar nak dapat tempat, nak dapat sijil bila kita memilih sesuatu tempat di universiti ataupun mana-mana. Okay, so ini daripada LinkedIn. Memang ini antara yang memang sedang growth sehingga 2050 even. Software teknologi, cyber security, digital content specialist, data analysis, digital marketing, healthcare, medical support, specialized engineering. Macam saya cerita tadi bidang saya. Bukan dah tak ada dah, bukan dah tak ada lagi electrical, mechanical and civil tu, tapi sekarang dah ada biomedical, dah ada aerospace, dah ada lebih specialized. Itu antara bidang-bidang yang ke arah masa hadapan. Maksudnya bila besok kalau parents kata anak saya jadi doktor, dia bukan dah doktor biasa. Kita dah create organ dah. Kita dah print dah guna 3D printer, print organ. So itu hanya bukan dalam bidang aliran biasa untuk kita pilih macam sekarang perubatan dan sebagainya. So kita kena aware dan alert dengan all these new jobs that are coming in dan future jobs yang actually in one time, masa tu kita tak pernah dengar, tapi masa zaman anak-anak ni, inilah dia punya masa hadapan. Okey, kemudian seterusnya, langkah kedua tadi kita dah pun melihat apakah future job yang possibly ada sebab pelajar akan masuk 2022. Dia akan keluar mungkin 2027, lagi 5 tahun. Okay? Itu kita dah tengok. Kedua, kita kena tengok senarai semak program pengajian yang ditawarkan. Okay, jadi yang ni saya rasa sepatutnya setiap pelajar yang nak memohon hari tu dah tengok sistem senarai yang telah ditawarkan ni. Kita boleh klik link ni tadi. Okay, kalau klik link tadi akan keluar ke banyak senarai program yang ditawarkan di semua institusi pengajian tinggi di Malaysia. Maksudnya kita ada awam dan kita ada swasta. Okey, kita ada daripada sampai ke politeknik. Ini semua lepasan SPM kita ada diploma sampai ke asasi, matrikulasi dan sebagainya. Itu yang kami ni, tu sebab hari ni kami ni nak lebih kepada membuka dan perbincangan sebab sebenarnya peluang ni banyak. Banyak ni. Kalau ikut list ni panjang. Tapi macam Datuk kata tadi hanya berapa ratus ribu saja yang masih belum mohon. Dan kalau mohon pun dia mohon certain program yang itu je. Masih lagi banyak program yang berkenaan ni. Okey, ini antara yang kita boleh tengok dalam ni. Nanti saya akan sharekan juga slide. Itu sebabnya tadi tu, maknanya sekarang ni sebagai ibu bapa, sebagai guru kaunseling, sebagai guru di sekolah, sambil kita mengajar tadi juga, elok juga kita kaitkan dengan kursus-kursus yang ada macam ni. Jadi maknanya bukanlah anak-anak tu, okeylah dia kata, diploma teknologi media cetak. Okeylah. Dia tak tahu apa dia media cetak tu. Adakah cetak apa? Adakah apa dalam tu apa nak lepas tu dengan kursus ini apa requirement dia? Adakah dia nak admaths? Adakah dia nak physics? Adakah dia nak biologi? Sebagainya. Lepas tu pula, bila menghadiri kursus macam diploma teknologi media cetak ni nanti, apa dia nak jadi? Ada ke industri akan sambut bila dia graduan nanti? Sebab saya tak ada pelajar-pelajar yang dah dapat sijil diploma ataupun ijazah, dia sekarang ni basuh pinggan di restoran. Sebab ilmu dia tadi tu tak laku. Ilmu dia tadi tu tak boleh. Sebab bos dia kata, I want something like this. The design mesti macam ini. Dia boleh overlap macam ini. And then they can go like this. And then orang bila tengok dia cetakan apa semua tadi tu, sekarang ni all E, everything. You know, so ini yang masa hadapan yang kita pelajar-pelajar kena study betul-betul. Bukan yang kata dekat kampung kan buat kenduri. Anak saya akan masuk Institute A ni, dia akan membuat diploma tadi cetak apa ni.
orang kata, ya apa benda tu? Jom berialah, baca doa, mendoakan akan pergi belajar. Alhamdulillah lulus. Tetapi dia nak buat bisnes sendiri pun tak boleh. Dia nak mencari pekerjaan pun tak ada orang tak. Jadi ini yang sekarang ni, be careful dalam memilih program-program supaya kita kena tahu. Sebab macam kata Mas kata tadi, kalau dia masuk 22, you know, jadi dia akan graduan 4 tahun lagi 26 atau 27. 27 nanti apa kerja yang akan ada? So itu yang kena baca apa tadi? World Forum Report, OECD Report. Jadi semua cikgu, semua ibu bapa kena tolong. Tak boleh lagi cakap, Datuk, saya ni tinggal kat kampung, Datuk. Saya harapkan ni je lah sekolah-sekolah buat. Yang sekolah pula kata, saya Datuk, sibuk menanda kertas, buat nota. Jadi saya tak ada masa, Datuk, nak Google. Kalau ini sikap kita tadi tu, insya-Allah kita akan melahirkan banyak anak-anak yang jobless akan datang. Kenapa sekarang ni kalau tengok televisyen, saya pukul 8 malam tu memang insya-Allah saya depan TV dengan news. Human Resource Menteri Human Resource kita terpaksa employ lebih kurang 2,000 lebih ejen-ejen Bangladesh, India, Pakistan, China, sebab nak bawa profesional daripada luar bekerja untuk kita. Sebab kita tak, anak-anak yang kita lahirkan daripada universiti yang memilih kursus-kursus tadi tu, tak dapat. Jadi ibu bapa semua, apa semua, sebelum anak-anak masuk belajar tadi tu, selidiki konten pembelajaran tadi tu. Boleh ke? Ada ke? Kat mana kerja ni? Macam mana ni? Soal ini yang kita maksudkan hala 7 tadi tu. Bukan maksudnya lepas dia SPM dapat masuk universiti ke, politeknik ke, matrikulasi ke, pusat asasi ke apa, Yahoo. It's not Yahoo anymore now. What's next? Boleh pakai tak ilmu ni? And then pula, adakah universiti tadi tu melahirkan insan yang mempunyai attitude yang go-getter? Yang menyoal. Yang menyoal kita dalam kelas, menyoal kita dalam universiti. Bukannya follower. Sebab sekarang saya jumpa dalam mana-mana saya pergi, terlalu banyak follower. Nak buat apa lagi Datuk? Nak buat apa lagi? Saya pun letih jugalah. You graduate dalam itu tadi, you should be telling me, Datuk, saya nak cadangkan macam ni. Boleh tak gini. I'm looking forward for more like that. Okay. Okay, betul Mas. Alright. So next, sekiranya kita menengok kalau pengajian di IPTS pula, kita bolehlah semak sama ada program-program tersebut telah didaftar di bawah MQR. Okay, ni pun satu lagi yang penting sebab banyak kes dapat offer, dia memang bagi scholarship full first year, tapi second year anak dah graduate tapi rupanya tak diiktiraf. Bila tak diiktiraf maksudnya tidak ada, bila nak cari kerja tu agak sukar lah sebab sijil tidak diiktiraf. Jadi nanti boleh buat semakan di website yang saya sertakan ni lah. Nanti saya akan share PowerPoint tu, boleh buat semakan sebab penting sebab rata ramai dah terkena ni. Maksudnya bila especially ke IPTS. Okay, kat sini semua dia dah senaraikan lah. InsyaAllah IPTS yang telah mendapat kelayakan MQR. Okay. So next, langkah seterusnya, dan ini adalah satu perkara lagi yang kita nak buka kepada untuk makluman, bukan saja parents, kepada pelajar juga. Boleh semak graduate employability survey ni. Sebab kita boleh tahu adakah program tu melahirkan peratusan yang mudah mendapat kerja. Sebab kita masuk tadi, jangan macam masuk tadi tiba-tiba hanya 40% saja graduate yang boleh employ daripada program tersebut. Jadi kalau tengok dekat website tersebut, GE ni, saya ambil contoh tadi kalau Asia University ni, okay, contoh dia ada ijazah pertama dia mana yang ada 100%, mana ada not yet 80% graduate employability. So all these things kita boleh semak, semua ni dah disediakan lah. Cuma maklumat ni kadang-kadang tak sampai kepada pelajar. Itu yang kita sedar tu sebab bila saya tanya
pelajar-pelajar ni apa yang dia apply memang macam-macam dan rasanya tak ada structured way of bila dia nak memilih tu. Tak kira lah dia pilih UP ke ataupun mana-mana saluran untuk disambung belajar. Alright. So tadi memang kita boleh tengok semua, tengok dulu pekerjaan kita in the future. Second, list apa yang ditawarkan di Malaysia, swasta dan juga awam. Dan tengok adakah kalau swasta tu berdaftar ataupun diakreditasi oleh MQR. Dan juga tengok juga graduate employability. Maksudnya pelajar yang habis belajar tu keluar berapa peratus dia dapat kerja. Walaupun kita kata ini sebagai rujukan kita tak kata 100% data ni betul, tapi sekurang-kurangnya sumber-sumber ni dah ada lah masa kita nak buat pemilihan. Sebab saya tahu nanti UPU nanti boleh lagi pilih sekali lagi selepas result SPM keluar. Jadi insyaAllah ada masa untuk kita buat ataupun cari data-data ni. Okay. Next. Langkah 4 actually banyak je scholarship atau pinjaman atau beasiswa yang ditawarkan. Okay, saya ada sertakan website ni Malaysia Scholarships. So bolehlah semak contoh-contoh scholarship yang ditawarkan. Okay, contohnya ada Yayasan Tenaga Nasional, The Star Education Fund. Banyaklah, memang banyak yang dibuka. Cuma kita jangan tertinggal lah bila kita nak cuba apply. Okay, faham, mungkin kita rasa tak confident tapi tak salah untuk kita cuba. Sebab insyaAllah kalau mana tahu kalau ada rezeki, sebab ini boleh membantu terutamanya pelajar-pelajar yang kategorinya B40. Alright, so next. Sementara kita nak tunggu nak dapat kerja tu, nak dapat tempat di mana-mana institusi untuk kita sambung belajar. Masa zaman sekarang bukan lagi zaman yang kita nak just duduk rumah 3-4 bulan tanpa menambah baik skill yang kita ada. Jadi sebenarnya banyak kursus-kursus formal atau informal yang untuk kita dapatkan untuk upskills berdasarkan skills-skills yang diperlukan. So macam tadi tengok banyak berkenaan dengan data dan sebagainya, boleh cari. Program-program ni lagi-lagi sekarang zaman online, banyak program ni dah ditawarkan secara percuma. Adik-adik yang pelajar-pelajar lepas SPM ni boleh cuba dan ambil skill ni. On top of that, contohnya macam kami di NSA, kita ada buka internship. Sekarang ni saya rasa intern kita ada dekat sini lah berapa orang lepasan SPM yang kita akan ajar dengan banyak kemahiran. Contohnya saya ada dua intern, saya tak pasti dulu masuk ke tak. Yang di mana dia dah di-train untuk tengok cara buat copyright. Satu lagi train untuk cara mengajak usahawan buat buku tunai. Bukan dia dalam bidang accounting. So maksudnya inilah pengalaman. Sementara 3 bulan ni carilah pengalaman internship. Jadi kita akan share lah nanti link ni sekiranya adik-adik minat untuk membuat internship dengan kami di Persatuan STEM Kebangsaan. Okey, ni last slide saya sebelum saya serahkan pada Datuk semula. Okey, kalau tengok dekat sini, ini adalah skills-skills yang kita perlu aware, yang kita perlu tahu kita sekurang-kurangnya kita kena ke arah mendapatkan skills ni. Dia dah kena ada analytical thinking and innovation. Bukan hanya kita tunggu je arahan daripada kita punya majikan. Kita dah kena innovate, kita dah ada daya inovasi. Kita kena adalah menjadi seorang yang active learning. Ataupun kompleks, menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Sekurang-kurangnya tahu cara untuk menyelesaikan. Kalau tak dapat selesaikan pun, at least kita tahu cara untuk selesaikan. Ada critical thinking, kreatif, ada leadership, pandai menggunakan teknologi, untuk design dan programming, resilient, stress tolerance, flexibility. Yang ni pun memang penting sebab majikan kebanyakannya kata datang kerja kat kami 2-3 bulan, bila tambah kerja sikit dia berhenti. So yang tu kalau degree apa pun, walaupun first class, kalau tak ada resilience, stress tolerance ni pun memang sukarlah sebab kita nak berdepan dengan masa hadapan yang tak tentu ni. Banyak faktor-faktor yang telah disturb dia panggil disruptive future yang anak-anak ni akan hadapi. So pandai problem solving, idea, reasoning dan sebagainya. So, kalau tengok kat sini, untuk membina skill-skill ni, dia perlukan masa.
Contohnya kalau nak tentang content writing at least 1-2 bulan. 1-2 bulan ni pun mungkin secara full time lah. Kalau secara part time kena lebih lagi. Maksudnya start dari sekarang lah. Lepas habis SPM ni lah dia nak membina untuk membina dapatkan skill-skill baru ni. Dia ada sehingga kalau nak pergi yang ke teknologi mungkin sampai 6 bulan. Ini pun kalau yang full time. Tapi kita nak buka kalau boleh sekarang lah cari peluang-peluang untuk upskilling apa yang kita dah belajar masa SPM, kita upskilling diri kita dengan all these skills yang kita perlukan untuk masa hadapan ni. Okay, ini antara yang kita nak buka, kita nak dedahkanlah pada hari ni sebab bila kita sebut hala 7 ni bukan hanya sekadar nak apply, dapatkan placement di universiti dah. Macam Datuk kata tadi happy-happy dah. Bukan setakat tu. Dia lagi jauh. Bila sebut hala 7 tu jauh lagi. Adik-adik muda lagi. Dia ada lagi 10 tahun, 5-6 tahun lagi untuk ke arah pekerjaan masa hadapan tu. Okey, setakat ini dulu Datuk untuk session saya. Okey, saya pass kat Datuk. Datuk mute. Okay. Okey, Alhamdulillah. Saya juga menerima teks-teks daripada peserta-peserta pagi ni menyatakan dia tak pernah tengok yang site-site, website tu. So Alhamdulillah, please take note the website tu, share dengan sekolah, dengan pelajar-pelajar. Bukan saja pelajar SPM tetapi semua pelajar kita. Sebab sekarang pelajar kita semua ni, masa depan mereka ni changing. Ya, kalau macam saya kata tadi lah, kalau dulu kita hantar kad raya, sekarang ni kita hantar kad raya melalui elektronik. Tetapi kita tak naklah hanya sekadar user. Kita tak naklah sekadar melahirkan pelajar-pelajar yang akan datang ni dan pelajar ni datang ke universiti. Kita tak naklah pelajar ni sekadar dia belajar salin nota, dia dengar-dengar, dia copy-copy nota dan lepas tu harapkan dapat pekerjaan. Memang taklah kata Jawa kata Dr. Mas. Memang taklah kata sebab apa? Now itu yang di sekarang ni saya minta di sekolah sambil belajar tadi juga mesti libatkan pelajar-pelajar dengan projek-projek base. Projek-projek base yang ada innovation, yang ada activity. Kalau macam sekarang National STEM Association, kita ada projek mini theater STEM. Bermaksud satu sekolah, 2 inovasi. Satu sekolah menghasilkan 2 inovasi. Sesiapa yang berminat, bolehlah key in dekat chat, nanti kita akan ambil your information, kita akan jemput you bersama. Jadi bermaksud di sini, anak-anak kita tadi tu, dia akan membuat produk-produk. Dan dia akan menggunakan ilmu teknologi dia untuk buat background on stage macam mana. Dan menghasilkan innovation product tadi macam mana dan sebagainya. Jadi yang ini yang kita nak lahirkan anak-anak kita ni tu. Dan anak-anak kita juga ni yang boleh berkomunikasi. Yang boleh menyoal. Yang boleh beri komen. Saya masih lagi sedih tengok dalam chat ni sikit. Kalau Singapura tu sambil saya cakap tu mata saya tak boleh baca. Sebab laju sungguh. Dengan dia punya komen, dengan dia punya soalan, dengan dia punya sokongan, dengan dia punya apa semua sebagainya. Jadi ini adalah satu cara kita nak melatih anak-anak kita berkomunikasi. Memberi idea. Bukan saja datang ke kelas menerima. Yes, ni Hafiz Zakwan, very good Cikgu Hafiz ya. Betul, skill menyoal. Mesti kita saja menyoal. Anak-anak juga menyoal. Memang ada yang bila saya beri bengkel-bengkel kepada cikgu-cikgu, kepada profesor-profesor, lecturer-lecturer universiti. Dia kata, Datuk kalau macam tu tak boleh habislah silibus. Boleh. Yang guide silibus yang di sekolah, yang pusat perkembangan kurikulum buat tu, dia memanglah detail. Memanglah dia ada step, ada banyak detail. Itu untuk guide, untuk membantu. Contoh pelajaran mathematics dalam pecahan dengan peratus. Boleh combine kan? 1/2, 50%. 1/4, 25%. Nampak tak? Jadi then where can be applied?
bawalah situasi supermarket, mall. Kalau berapa percentage macam ni dapat untung ke tidak? How can I do my business? Jadi komunikasi tadi tu yang sangat-sangat penting supaya hala 7 lepas SPM ni tadi tu, dia orang tu dah 17, 18. Lepas 18 tahun, anak-anak ni tadi kalau dia dah bekerja, dia nak kerja, nak tolong mak bapak, ya, kata miskin ke apa semua sebagainya. Tak apa. Tapi jangan lepaskan ilmu tadi tu. This is it. Inilah hidup aku. Sekarang ni gaji 1,000 nak tinggal di Kuala Lumpur ni, sewa bilik pun dah 1,000 sekarang. Sewa rumah yang satu bilik pun sekarang ni, kalau di PJ ni, 1,800, 2,500 di PJ ni. Kalau gaji minimum sekarang ni 1,500, tak cukup, my dear. Tak cukup, sayang oi. Jadi maknanya sekarang ni, we have to go not only on knowledge untuk masuk ke sekolah, untuk masuk ke universiti, kita kena kembangkan juga positive attitude tadi tu yang Dr. Mas dah cakap on design thinking lah tadi, problem solving sebagainya, dengan kompetensi how to handle selepas graduan. So and then even di Kuala Terengganu tu pun saya tengok nak sewa rumah pun mahal. Kuala Terengganu pun dah sebab dia punya bridge tu dah lawa kan. Kalau kita tengok pergi ke Terengganu sekarang ni, dia punya bridge, sebelah bridge tu pula ada bangunan yang cantik semua dah. Diorang pun dah pakai main apartment juga dah di Terengganu tu. So now, how are we going to mold ataupun latih the student bukan saja selepas SPM, as they go along, and then of course lepas SPM tadi tu dengan link-link yang Dr. Mas dah cerita tadi tu, go and study well. Kalau kita masuk kursus tadi tu, dia punya employability baru 70% saja. Katalah pelajar dalam kursus tu hanya ada 25 orang. So 25 orang tu tadi terlalu, very few. So this is the things yang kita kena sama-sama betul-betul sit down, fikirkan. Okay. So while waiting for Prof. Kalai, kita open for comment or question. You boleh terus cakap ataupun you boleh key in dekat chat. I'm in, Prof. Datuk. Okay. Alright. Okay, kalau macam tu kita dengar juga Prof. Kalai sharing. Prof. Kalai adalah seorang pensyarah engineering juga daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum beliau join UKM, beliau adalah bekerja di dalam industri. Dan pengalaman beliau melihat calon-calon yang datang masuk ke institusi pengajian tinggi ini sangat luas. Jadi tanpa melengahkan masa, saya call upon Prof. Samadia Dr. Kalai. Pass to you, Dr. Kalai. Baik. Terima kasih. Oh, lawa, image baru. Image baru. It's very hot. 2022. Yes. Okay. Okey, salam sejahtera dan selamat pagi dan selamat hari sekarang tepat pukul 12. Saya sangat teruja melihat sesi Datuk pada pagi ini. Very informative dengan Dr. Mas and sharing dan begitu juga melihat para peserta begitu aktif bertanya soalan di chat. Ini adalah satu trend baru yang kita lihat baru-baru ni Datuk dengan pelajar-pelajar kita lebih apa kita kata terbuka dan bertanya soalan dari panel-panel. Kalau kita lihat 5 tahun yang dulu mereka begitu segan dan kurang berkeupayaan untuk menggunakan media digital ni untuk bertanya soalan. Dan saya rasa usaha NSA semakin nampak dalam mengubah partisipan dalam acara yang dijalankan oleh NSA sepanjang pandemik dan juga sekarang.
di mana ada satu perubahan dalam kalangan peserta kita, mereka lebih confident dan bertanya. Jadi saya, tanpa membuang masa, saya ingin melihat bagaimana kita mungkin saya lihat tadi screen sharing is already good. Saya seperti yang Datuk katakan, mungkin saya nak berkongsi sedikit pada pelajar pengalaman sepanjang 28 tahun bekerja di industri di IPTS dan juga kini di IPTA. Apakah sebenarnya saya lihat kepada perubahan dari segi kepakaran dalam kalangan pelajar, kepakaran industri dan juga apa yang kita katakan persediaan graduan kita dan juga pelajar-pelajar kita. Saya rasa pada pagi ini ramai di antara peserta kita adalah mereka yang masih bersekolah di tingkatan 5 dan melihat pada tahun 2023 untuk meneruskan pengajian tinggi. Jadi pathway yang biasa kita lihat selepas SPM di negara kita adalah matrikulasi, asasi, STPM dan juga politeknik dan institut-institut TVET yang lain. Jadi bagaimana saya sebagai seorang pelajar ingin memposisikan diri saya ataupun memberi peluang pada diri saya untuk memilih bidang-bidang ini. Ini adalah satu persoalan yang besar dalam kalangan pelajar. Kadang-kadang mereka mendengar pada alumni, senior dan juga pada guru-guru, ibu bapa dan juga panel-panel seperti kita yang memberi pandangan. Tetapi melebihi semua ini, apakah sebenarnya minat? Bagaimana pelajar ingin boleh mengenali diri dia sendiri? Itu adalah satu persoalan yang sangat penting. Biasanya soalan pertama saya bila saya buat mentorship ataupun coaching untuk tertiary pathway pemilihan pendidikan tinggi ni, soalan saya pertama, soalan cepumas saya selalu tanya pelajar, kenapa nak melanjutkan pelajaran? Apakah sebenarnya apa yang menyebabkan dia nak melanjutkan pelajaran dalam apa-apa bidang yang dia nak pilih. Biasanya saya tanya dia, adakah kerana ingin mendapatkan pendapatan yang tinggi ataupun ingin mendapatkan skill atau knowledge itu sendiri. Jadi 70% pelajar Malaysia dia punya jawapan adalah to earn, untuk mendapatkan pendapatan. Dan sejak tahun 2017, bila saya membuat mentorship di luar Malaysia melalui National Academy Science, New York Academy of Science, dan mendapat pelajar dari negara-negara yang lain. Kebanyakan pelajar dari Afrika, mereka akan kata mereka ingin melanjutkan pelajaran sebab dia nak keluar daripada Afrika. Itu dia punya fokus. Dia nak buat tertiary education sebab dia nak keluar dari Afrika. Kalau boleh dia nak pergi ke US, nak pergi ke Australia, Canada dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat motif tu berbeza. Bila saya bertanya dengan pelajar-pelajar di India, begitu juga. Mereka selalu berpendapat yang sama, mereka nak keluar daripada India. Dan bila saya tanya pada pelajar-pelajar di Amerika ataupun di Europe, kenapa mereka nak buat tertiary education? Jawapan mereka adalah untuk menyediakan diri dengan ilmu baru. You see, it's different, kan? Jadi dia kata dia nak belajar satu skill baru dan dia nak menguatkan diri dia dan menyediakan diri dia untuk dengan pengetahuan. Dia tak fikir sama ada dia akan dapat gaji yang tinggi ke tidak. Tapi dia kata saya kena sediakan diri saya dulu. I don't know, I don't have skills. I want skill. Then dia nak latih diri dia dan kemudian baru dia posisikan diri. Jadi bila dia buat begitu, dia terus, bila dia masuk ke dunia pekerjaan, gaji mereka sudah tinggi. Sebab kesediaan mereka tu. Jadi kita boleh melihat perbezaan. Dan apa yang sangat mengejutkan saya baru-baru ni, tahun lepas, saya ada mentee daripada Jepun dan Korea. Saya tidak sangka mereka juga mempunyai
pendapat yang sama nak keluar dari Jepun dan Korea. Dia kata di situ wanita tidak dihormati dalam bidang pekerjaan. Dia rasa kat Amerika, women is respected, dihormati. Ini adalah satu lagi. Tapi kita di Malaysia sangat beruntung, wanita berpendidikan tinggi mempunyai ruang yang besar untuk kita bekerja, kita membawa ilmu tu kepada masyarakat, industri dan sebagainya. Jadi sekarang persoalan saya, apakah sebenarnya anak-anak kita di Malaysia patut tujukan dalam hidup mereka dalam memilih pendidikan tinggi? Adakah pendapatan semata-mata ataupun berpusatkan kepada ilmu tu untuk menyediakan diri kita untuk masuk ke dunia pekerjaan, dan dunia pekerjaan tu akan membayar kita tanpa kita bertanya pada dia, tanpa kita demand pada dia. Dia kata, I want you, I will pay you because you are so good. Itu yang saya ingin tekankan pada pagi, pada tengah hari ini. Dan satu lagi perkara, semalam saya sharing dalam kelas rangkaian keselamatan saya persoalkan pada pelajar-pelajar saya. Saya kata, masalah yang kita hadapi sekarang, pada tahun 1995, bila saya bergraduat dari Universiti Sains Malaysia, saya telah mendapat pekerjaan sebagai seorang jurutera dalam syarikat oil and gas, minyak. Syarikat minyak, galian minyak, dan dibayar gaji 2,200 gaji permulaan. Ini benar, saya tak this is the truth. You boleh tengok offer letter saya simpan lagi sampai hari ini. Tapi pada hari ini, jurutera kita masih dibayar gaji yang sama. Boleh tak kita tahu kenapa? Adakah ekonomi kita tidak bagus? Tidak. Itu bukan sebenarnya. Perkara sebenarnya adalah kesediaan graduan kita. Cara graduan kita menjawab dalam interview dan juga ilmu yang mereka ada. Patut ke pada ilmu sama je dengan apa yang saya ada 1995? Begitulah ilmu yang kita ada pada hari ini. Rasanya boleh tak kita masuk dan menjawab jawatan yang sama bila teknologi itu sudah berubah? Jadi apa sebenarnya kesediaan kita? Jadi di sini saya ingin memberi sedikit tips pada pelajar. Bagaimana saya ingin memilih my next step, kan? Tadi saya kata STPM, matriculation, asasi, TVET, kemudian TVET ni kita ada banyak, high TVET, academic TVET, life skill TVET, kita ada MARA Institute, kita ada ILJTM, kita ada Politeknik, kita ada IKDN, kita ada Giat MARA dan pelbagai. Jadi sebagai pelajar, seperti saya start tadi kan, macam mana saya nak kenal diri saya? Apa kebolehan saya? Kita kena melihat kepada kebolehan kita. Itu perkara yang paling penting kan. Macam Datuk kata tadi kan, how you position yourself kan. Dan macam mana you nak bawa diri you tu. Jadi pertama kita kena tengok apa kekuatan saya. Kita jangan rasa rendah diri bila kita tak boleh cakap bahasa Inggeris. So kita tak boleh rasa rendah diri. Sebab bila saya ada satu bahasa, saya boleh bercakap dengan bahasa Melayu dengan baik. Jadi saya ingin melihat di mana, institusi mana boleh membantu saya mempelajari ilmu yang saya nak dalam bahasa Melayu dengan baik. Sebab di negara kita sangat beruntung kerana kita mempunyai institusi-institusi yang berbeza yang membawa pendekatan ilmu dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Ia dua bahasa. Jadi bila keteguhan saya dalam bahasa Melayu, I am very strong in Malay language. Jadi saya kena pandai membuat pilihan di mana saya nak meletakkan diri saya untuk mempelajari, katakan saya berminat dalam mendapatkan ilmu dalam data science. Ilmu baru kan sekarang. Jadi kita lihat institusi mana yang boleh memberi saya. Satu kekangan saya lihat tu bila pelajar masuk dan tak faham bahasa. Bila dia tak boleh nak membawa diri dia dalam bahasa tu sendiri. Kita banyak melihat cabaran ni. Jadi posisikan, pertama adalah bahasa, keteguhan bahasa kita. Dan kita cuba matchkan kita punya pemilihan tu dengan kebolehan bahasa. Dan seterusnya, kita lihat minat kita kepada analytics. Bila kita kata analytics ni, apa dia punya fundamental? Is mathematics atau kepakaran Datuk.
Mathematics strong. Jadi bila mathematics tu sendiri pemilihan bidang, bila kita lihat kita nak pilih bidang, saya minat kejuruteraan tapi matematik saya lemah. Macam mana saya nak buat? Tapi saya minat nak jadi engineer, saya tak nak lepaskan peluang saya. Kita ada bidang yang dipanggil industrial engineering. Bila kita ada bidang industrial engineering ni, di mana dia tak demand engineering, mathematics as much as in electrical, electronic, mechanical, civil, chemical, environmental, dia memerlukan matematik yang lebih tinggi. Tetapi industrial engineering adalah satu bidang yang dia ada maths, but it's maths yang you boleh manage if you are not very strong. Yes, so kita kena mendapatkan ilmu seperti ini. Sebenarnya internet banyak memberi ilmu-ilmu seperti ini. Kalau kita cuba search dengan betul, mungkin pelajar ada kekangan. Di sinilah kita menjadi member NSA, melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti dari masa ke semasa, mendapat pendedahan sedikit demi sedikit kan. Kadang-kadang kita nak serap semua benda ni satu hari, sangat sukar. Jadi we go step by step. Dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh persatuan, kita boleh mendapat all that knowledge step by step. Jadi kita kena buat pemilihan yang tepat. Begitu juga dalam data science sekarang ni. Bila kita kata big data dan kemudian data science, analytics, adakah semua ni melibatkan matematik yang begitu canggih? Itu kita kena kenal. Tapi fokus big data, data science dan analytics ni lebih kepada statistical mathematics, not the pure maths. Ya? Jadi mungkin pelajar ada kekuatan dalam statistics. DYDX tu lain cerita lah kan. Kita nak masuk engineering, kita nak tengok, nak belok banyak mana, kita nak panjat bukit banyak mana, tak jatuh dan sebagainya. Tetapi dia ada satu lagi bidang matematik dalam statistics yang lebih permainan nombor. It's a game of numbers. I think Datuk can kupas this very well in future for you. Di mana, kita boleh melihatkan perbezaan kepada pelajar. Bila saya jadi pakar dalam statistics berbanding dengan pure maths, or engineering maths, it's different. Jadi saya lihat matematik statistik ni sebenarnya bermula di sekolah dengan kita mengenali yang mudah. Kita buat average, kita menjadi purata. Di situlah bermulanya statistik. Bila kita mengira purata, mean, median, minimum, maximum, quartile kan. Kemudian kita masuk sedikit dekat probabilistik dan juga janjang dan sedikit di sana di peringkat sekolah. Kemudian di STPM atau matrik, memang dia ada sedikit pengkhususan untuk statistik sebelum pelajar masuk ke universiti. Bila kita dah tahu diri ni, saya minat data-data ni, big data ni banyak duit ni, nampak? Ya? Saya nak kerja dengan lumayan. Memang kita nak target satu pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Tapi persediaan, saya dah tahu dah sekarang ni matematik ni bukan matematik pure math, bukan algebra, bukan nak tengok differential equation, DYDX, tak ada. Tapi kita nak lihat pada, saya minat probabilistik ni. Saya minat min kira ni, buat graf, lukis-lukis graf dan sebagainya. Carta bar, carta yang cantik-cantik ni, visualisasi kan kita nak lihat. Jadi di situlah kita nak lihat membina kekuatan dalam matematik. Matematik yang lebih kita lihat dari perspektif dan sudut yang berlainan daripada yang biasa kita lihat at maths ni sangat mencabar. Ya? Jadi itu adalah satu cara untuk kita menyediakan diri kita untuk mendepani skill-skill tadi. Saya rasa dalam slide kita dah highlight apakah skill baru yang diperlukan. Statistik ni adalah satu skill baru yang kita lihat memainkan peranan yang penting dalam IR 4.0 dan juga 21st century kerjaya dalam abad ke-21 ni. Jadi pelajar kena melihat dan mengenali dan bagaimana kita nak mengenali dan melihat kalau kita tidak melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh persatuan-persatuan guru. Macam sekarang kita ada STEM dan aktiviti di sekolah. Dan kita ni susah sangat kalau orang Sabtu, orang semua datang kan. Alah, nak tengok TV lah, nak main game lah. Tapi kita boleh meluangkan 2 jam kepada program-program seperti ini di mana kita mendapat tips-tips yang sangat penting untuk kita menjana pathway kita tu. Ini menjadi satu
perkara utama ya dalam perjalanan pendidikan kita sambil belajar ni, bukan kita belajar tanpa ada panduan. Panduan tu penting. Tadi saya dah kupas sedikit tadi bagaimana matematik kita, kalau kita suka engineering tapi kita lihat matematik saya kurang sedikit di situ, tapi saya masih boleh menjadi jurutera. Salah satunya adalah industrial engineering. Kita ada banyak lagi bidang yang kita boleh sentuh. Kemudian kita lihat pula macam mana peranan matematik dalam hidup kita dan boleh membawa kita kepada satu tahap pekerjaan yang sangat berkaliber dan mempunyai potensi yang tinggi dalam big data, data analytics, data science adalah statistik. Dan saya rasa ramai pelajar di sekolah saya tengok, dia lebih mudah memahami bidang statistik ni berbanding dengan pure maths dan juga engineering maths dan sebagainya. Jadi kita boleh tekankan di situ. Satu lagi sebelum tu saya dah highlight bahasa. Bahasa pemilihan ni sangat penting dan kita kena expect the reality. Saya sendiri, diri saya sendiri pun, saya ni dulu masa sekolah nak bercakap bahasa Inggeris boleh demam. Ya, tapi menulis, membaca okey. Tapi bila kata kena bagi speech talk dalam bahasa Inggeris memang boleh demam. Sebab pembidat tu bahasa Melayu, pembahas bahasa Melayu, penyajak bahasa Melayu, syair bahasa Melayu, puisi bahasa Melayu, menulis semua cerpen dalam bahasa Melayu. Tak pernah nak fokus. Bahasa Inggeris tu bagi saya bahasa akademik yang saya kena lulus. Sebab saya kena lulus kan, SPM. So dia jadi kekuatan saya pun dalam bahasa Melayu. Tapi di mana saya pick up bahasa Inggeris saya adalah bila saya masuk bekerja di oil and gas, environment saya semua orang bercakap bahasa Inggeris. Lepas tu mak saleh ramai, dia tak boleh pun nak bercakap bahasa Melayu. Saya ada satu sebab saya terpaksa menguatkan bahasa Inggeris saya dan saya ambil masa dalam 3 bulan untuk pick up. But there is nothing wrong kan? Kita boleh memberi kepercayaan diri kita itulah yang akan menguatkan kita. Jadi belajar dalam bahasa Melayu tak bermaksud kita tak boleh menjadi kompetitif di tahap antarabangsa. Ya? Saya tak nak pelajar ada pendapat tu dalam diri. Sebenarnya bahasa tu hanya satu communication medium. Apa juga bahasa yang kita ada, kita harus kuatkan bahasa tu dalam diri kita dulu. Apakah our first language? Itu yang penting. Dia bukan bahasa apa menjadi bahasa pertama kita. Bagi saya kalau orang tanya sampai hari ini pun, saya akan cakap bahasa pertama saya memang bahasa Melayu. That's where I started learning kan. Di sekolah dan sampai universiti, sampai master, semua buat dalam bahasa Melayu. Hanya PhD saya sebab supervisor adalah daripada Iran, jadi saya menulis dalam bahasa Inggeris. But kalau ditanya pada saya, boleh ke Dr. Khalai mengajar dalam bahasa Melayu? Saya boleh mengajar semua mata pelajaran kejuruteraan dan juga computer science dalam bahasa Melayu. Kenapa tidak? Kan itu kekuatan kita di Malaysia, di mana kita boleh bercakap dalam pelbagai bahasa. Kalau saya suruh mengajar dalam bahasa Tamil tu tak boleh lah. Tapi setakat SPM saya adalah kelulusan bahasa Tamil. Tapi kalau nak mengajar engineering, computer science tu tak boleh lah, tu kan mungkin. Itu tak mungkin. Jadi tapi untuk berkomunikasi, bercakap dengan masyarakat, dengan family dan sebagainya memang saya boleh dalam bahasa Tamil dan juga boleh baca literature semua tu untuk setakat kita dalam praktis hidup dan masyarakat, bukan dalam scientific world. Ya? Dan kekuatan bahasa Inggeris saya memang scientific. Kalau suruh saya tanya, kadang-kadang saya nak cakap bahasa Inggeris yang senduk ke, periuk ke, saya fikir juga banyak. Sebab benda-benda ni saya tak guna dalam kejuruteraan saya. Perkataan-perkataan tu kan. Jadi bahasa Inggeris saya lebih kuat dalam kejuruteraan dan juga bidang kerja saya. Berbanding dengan kehidupan seharian. Kalau tanya pasal kuih-kuih ke, saya masih cakap kuih, tak cakap pastry. Kan? Perkataan susah nak keluar. Senduk, periuk, kuali. Tak tahu pula beza dia dalam bahasa Inggeris kan. Kadang-kadang memang kena check betul-betul walk. Walk tu apa. Kan? Saya rasa itu bukan satu kelemahan. Itu bagi saya adalah realiti hidup. Sebab kita di Malaysia ni memang semua, kalau saya tak tahu satu perkataan dalam bahasa Melayu, saya malu. Sebab saya rakyat Malaysia. Saya kena tahu bahasa yang saya kuat dari fundamentalnya tu. Jadi saya harap pelajar akan mengambil ini sebagai satu pegangan dalam hidup. Language tu jangan jadikan kelemahan untuk kita dapat ilmu. Saya harap pelajar letak diri tu, yang penting saya kuat dalam satu bahasa. Kalau saya suruh menulis
apa juga dalam artikel ke karangan ke report ke dalam kejuruteraan ke apa, pemilihan bahasa tidak penting, konten tu yang penting. Bagaimana kita tulis, bagaimana kita bawa konten kita, kandungan kita tu kandungan kita tu kuat tak dari segi teknologi, dari teknikal dan sebagainya. Itu yang penting. Bukan teknikal saja ya, social science pun sama. Katalah pelajar pilih jadi psikologis kan. Saya rasa sekarang peranan psikologi di dunia sangat penting. Bukan di Malaysia saja, di dunia sangat penting. Kerana dengan pandemik ni, masyarakat ataupun manusia telah melalui satu era di mana mereka perlu banyak bimbingan. Jadi psikologis ni lah akan memainkan peranan yang sangat penting di mana persoalan-persoalan yang kita tanya kepada mereka yang berada dalam kesusahan boleh membuka minda dan mereka menjadi kuat. Daripada dia nak bunuh diri, dia dah kata sekarang besok saya boleh cari duit. Saya dah tahu dah macam nak kerja. Lepas bercakap dengan seorang psikologis. Itulah kekuatan seorang psikologis ya. Jadi kita kena lihat apa sebenarnya kebolehan saya. Saya tengok sekarang ni ramai pelajar-pelajar berkaliber dalam membina semangat kawan-kawan pun. Jadi bila kita ada kaliber seperti itu, kita setakat di sekolah pun kita boleh bagi motivasi pada kawan kita. Apakah bidang yang sesuai? Saya suka berada bersama manusia, saya suka bercakap, saya suka memotivasikan kawan-kawan saya. Adakah psikologi itu satu bidang yang patut menjadi pilihan saya? Perkara macam ni kan kehidupan kita, kepakaran kita. Kita tak sedar kadang-kadang ya, ada pelajar-pelajar saya tengok kan, dia sukakan kawan dia datang cari pendapat dia. Jadi dia kena tahu itu adalah kekuatan saya. Kawan-kawan suka tanya pendapat, apa kelebihan saya? Bukan kita nak jadi big-headed ya, bukan nak jadi macam saya ni orang cari nak jadi apa macam. Bukan macam tu. Kita mencari talent kita. Kalau orang suka bercakap dengan saya, apa kelebihan saya? Maksudnya saya memberi mereka input yang bagus dan mereka mendapati fakta-fakta saya ni membantu membina mereka. Dan apa bidang pekerjaan yang boleh saya bawa atau cari dari kepakaran saya ini. Beginilah kita mencari talent. Talent ni sangat sebenarnya unik. Cari kita mencari talent dalam diri kita. So saya harap pada tengah hari ini perkongsian saya yang sedikit ini dapat memberikan satu pembukaan baru dalam peserta kita yang hadir pada tengah hari ini untuk mengenali diri sendiri. Ya, dan jangan sekali-sekali rasa satu perkara tu sukar. Macam matematik tadi. Kalau algebra susah, kita buat statistik. Jangan give up. Jangan kata tu matematik ni susah, saya nak tolak terus ke tepi. Tidak seperti itu. Jadi dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk dan Dr. Mas dan juga NSA menjemput dan memberi peluang untuk saya sharing sedikit petang ini. Kita boleh buat lagi sharing banyak-banyak di masa hadapan. Mungkin peserta hari ini boleh request pada Datuk dan juga NSA jika ada bidang-bidang tertentu yang patut diceburi. Terima kasih. Datuk Mute. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Prof Kala ya. Okey, saya tengok dekat chat ada soalan daripada Puan Ida dia kata my daughter was from sekolah harian located at Bukit Jelutong. She was in the social science stream where pure science subject was not taught. She has however expressed interest in pursuing a study in toxicology. It's a very interesting course tu. Study tentang poison sebagainya. Yes, di pusat lepas SPM nanti, walaupun dia bukan jurusan sains, Pusat Asasi STEM Universiti Malaysia Terengganu, dia memang ada beri peluang laluan kepada pelajar-pelajar yang macam ni. Sebab dia dah pun memberi peluang kepada beberapa pelajar setelah ditapis apa semua sebagainya, dia memang berupaya meneruskan di Pusat Asasi Sains di Terengganu, dan dia akan belajar, dia akan dedahkan semula, straighten up dia punya konsep-konsep physics, chemistry dan sebagainya, dan lepas tu boleh meneruskan pelajaran dalam bidang yang mereka minat. Okay, so Puan Ida, is it alright? Puan Ida nak cakap ke? Sila. Puan Ida. Sorry Datuk, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Very clear, very clear. Thank you so much. I will do the needful later. Yes. Okay, alhamdulillah. So maknanya di sini sekarang ni
seperti yang Dr. Mas dengan Prof. Kalai kata, kita kena kenal minat kita. Kita kena tahu minat anak kita. Jangan sebab kita ni daripada jurusan engineering, kita suruh semua anak kita yang 6 orang tadi tu ambil engineering. Jangan. Dia tak apalah kalau dia nak buat engineering dalam chemical engineering katakan. Tak apa. Sebab dalam chemical engineering adalah dan dia kena study juga apa dia punya latar belakang yang dia perlu tahu dalam chemistry dia, dalam mathematics dia, biologi dia, apa semua sebagainya. Sebab nanti dia akan dapat the interest tadi akan dapat lagi wow lah. Dan bila chemical engineering ni dia juga boleh invent innovation product, yang berkaitan dengan chemical apa semua sebagainya. Dan macam ada satu pelajar di luar negara, barang dia belajar, sambil dia belajar tu dia invent some innovation product. Dia buat chemical engineer, and then dia invent, lepas tu dia dah boleh commercialkan produk dia. Jadi ini yang kita nak inculcate lah, supaya anak-anak kita dari tadi tu dia bukan saja datang ke sekolah, ambil nota, hafal, lepas tu masuk bilik exam lupa. Then didn't do well in the exam. Kita tak nak. Kita nak dia memang enjoying buat exam, enjoying content, dan lepas tu dia sambung pelajaran yang dia enjoying. Dan macam yang Dr. Kalai kata tadi tu, kalau kita ni enjoy apa yang kita buat, cakap sebagainya, dan kita boleh pilih kerja. Dan kita juga pilih rakan sekerja yang ngam dengan kita, dan kita boleh memperluaskan lagi bidang. Kita tak nak juga, sebab kita tak nak bos kita, dia sendiri pun tak tahu apa benda. Dia suruh kita, you buat ini, you buat ini. Lepas tu, untuk apa ni? Kenapa nak dia buat macam ni? Tak apalah, you buat ini, kita nak cari duit. Memanglah kita nak cari duit. Tetapi how the impact to the country? Sebab sekarang ni, ada orang Kelantan tak sini? Sebab masa saya pergi Kelantan, dia ada cerita. Dia kata, Datuk, saya kata, wow, banyaklah ni, you punya, pedophile ni. So, kat mana you all proses apa semua sebagainya? Apa jawapan daripada pegawai itu adalah, dia kata kami tak proses. Kelantan tak proses padi-padi yang ditanam. Dia hantar ke Kedah. Lepas tu kami tak beli pun Datuk. Kami beli beras daripada Thailand. Bangga tak kita macam tu? Di mana universiti kita? Di mana institusi kita? Di mana sekolah kita yang memperjuangkan untuk melahirkan insan kamil? Di mana? Di mana pelajar-pelajar yang kita nak lahirkan supaya membantu negara kita dalam ekspor? Di mana? Itu yang sekarang ni, not only lepas SPM masuk universiti, buat doa selamat, Yahoo, but after that, what is the impact to the country? What is the impact to us? Ada macam Dr. Kalai tadi kata, okay, saya nak masuk ni sebab nanti nak dapat gaji tinggi. Kalau dapat gaji tinggi. And then sekarang ni, cost of living is very high. Barang-barang di supermarket tu melambung tinggi sekarang. So how? So this is a lot of things yang kita kena gambarkan di sini. Alright? Okay. Ada soalan lagi daripada kawan-kawan lain? Datuk tu ada daripada Encik Hashim tu dekat ruangan. Okay, Encik Hashim, sila share something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Thank you, Datuk and Prof. Dr. Mas for organizing this webinar. And I think this is a meaningful webinar for everyone that has attended this one. And especially from what Dr. Kalai has mentioned earlier, it's time that the students decide what to do next after the SPM. Very important, life-changing decision-making that they are making. Yeah. So the first question that I always ask a student is,
what is the last decision making that you have made in life? During or before your SPM, have you made any decision towards your life? Some of them keep quiet. Some of them say, I'm not so sure. Some of them said, yes, I have made the decision that I want to be so and so. I want to go to so and so university or college after the SPM. So generally, some, not all SPM students, they are not sure what they want to be or what they want to do after SPM. And that happens not only in Malaysia, it happens in UK. My university professors in UK also said about the same about UK students. So essentially, decision making for students is very important to be nurtured during their childhood days. You know, what happened in our culture, we always take decision making by the fathers and the mothers. We take the decision, never allow the children to decide and train them to make decision. That is the worst part that happens to a lot of our children. Because when I do work for some of the students doing mentorship, decision making is part of life. And when they are not doing this as part of life, it becomes difficult for them to do that. What more to decide what to do with their life after SPM? So anyway, for the purpose of today's webinar, I think overall Dato' has covered the subject well, Dr. Mas and also Kalaibani. So moving forward, what I normally do with SPM students, I gather a few of them in groups of them and listen to them. I listen to them what they actually intend to do, what they want to be, and so on. And some of them say, oh, I want to go into oil and gas. Why I said oil and gas? Oh, because the pay is high compared to other industries. I said, yes, it is true. And what I did was I bring this group of people or students to those who has been in the oil and gas for the last 40 years. Yeah, the otai in the oil and gas. And when they sit together with these persons in oil and gas, this person will actually ask them questions that lead them to think what to actually prepare for themselves in life to be in the oil and gas. Because he said he does not want students to be overawed or they think that is a very glamorous area to be in. Like, for example, I understand I received a lot of issues that students who take medicines, for example, then they start crying when they go into medicines, when they want to be. These are real cases that I actually handle. And I asked the girl and I asked the boy, what actually happened when you decide for that after your SPM? Oh, it's my father or it's my mother who decide for me. It's decision making that we need to impact upon the students for them to actually realize it's their future, it's what they are going to be in life. So apart from that, I am also offering to those who are in this room that we have a sponsorship program for education after SPM. So for those who like to be or to join, especially the students or if there are any lecturers, teachers or parents, please do contact me. I will be able to help them to meet at least some, if not all, the request to go into university or colleges after SPM. Thank you. Alright, Alhamdulillah. Saya nak cerita sedikit pengalaman saya 2-3 hari ni. Saya ada mengikuti projek dengan UiTM. Mereka ni sekarang ni melatih pelajar-pelajar dalam melibatkan diri untuk proses farming. Tapi sangat sedih. Pelajar tak minat. Dan bila saya tanya pelajar-pelajar ramailah, bukan saja daripada UiTM ataupun di sekolah pun,
Dia kata kerja dengan agriculture ni tak glamour, Datuk, kata dia. Pakai baju kotor. Nanti tak ada follower. Saya kata kalau you nak glamour kan pekerjaan STEM dengan agriculture ni tadi, you you lah yang kena decision making macam yang Cik Hashim kata tadi tu. Macam you design your own clothes. Kan? Janganlah pakai baju koyak-koyak, t-shirt koyak-koyak, jangan. Maknanya begitu juga untuk membela dalam chicken ke apa ke, is a lot of money. Kan baru ni di Malaysia kita kekurangan chicken sampai sekilo naik berapa? RM10 Datuk Mas. So kaya raya orang tu. Then you buatlah innovation macam nak pergi ke kandang kambing ke kandang ayam tadi tu. Ke kandang untuk untuk buat farming ke. So you design. Sebab sekarang ni agriculture ke veterinary ke farming dalam rearing chicken ke duck ke apa sebagainya, kita boleh kaitkan juga dengan artificial intelligence. Ya, dengan teknologi-teknologi yang terkini. Jadi inilah bila kita nak mengikuti kursus tadi tu, kita kena tahu, tanya diri, di mana aku nak kerja ni nanti ni? Macam mana ni? Okay, apa ilmu yang aku kena dapat bila aku masuk ke universiti-universiti ni? Dan bila kita tengok universiti tu punya kursus-kursus, bagus tak ni? Kita kena buat kajian tu. Bukan saja ikut-ikut. Ya, jadi maknanya ini yang jadinya sekarang ni kita terpaksa import. Kita terpaksa beli beras daripada luar negara. Tak cukup beras, tak cukup padi kita tanam. Kita kena import gula. Tapi kita pula terlalu banyak makan gula menyebabkan diabetik. Negara kita tinggi juga rate diabetik. Jadi isu-isu semua ni guru-guru, pensyarah-pensyarah di universiti mesti tekankan as we go along dalam kita punya mata pelajaran apa pun kita mengajar. Mathematics pun, dalam statistik tadi tu, kita nak buat decision making, nak buat macam ni ke, apa ni, kita kena collect data, compare mean dia, standard deviation dia dan sebagainya. So maknanya dalam kuliah, dalam sekolah, kita kena pastikan semua ni. Dan juga ibu bapa juga untuk memilih universiti-universiti dan kursus-kursus tadi tu juga kena study lah benda ni. Bila anak dia kata, I want to do dalam veterinary. Dekat mana universiti mana bagus? Kenapa bagus? Jadi dengan ini barulah anak-anak tadi tu akan masuk, dia berfaedah. Dia keluar nanti, sama ada dia nak kerja sendiri ataupun dia nak kerja dengan orang lain, dia dah jadi pakar. Dia know something. Dia know, bukannya retraining balik. Sebab saya juga menghadiri dengan Dr. Mas dengan a few di NSA dalam Talent Corp punya round table. Talent Corp adalah di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Kesian data kita. Kesian data kita. Jadi yang inilah kita nak bersama-sama sekarang ni menggembeling tenaga dan juga brainstorming apa yang kita nak bawa hala tuju lepas SPM kita ni. Ya, kita bukannya universiti ni senang masuk Memanglah kita senang masuk, lepas tu senang pass, yuran ni pun ada PTPTN ataupun ada scholarship dan sebagainya. Tak boleh. Bila kita nak masuk sesuatu tu, masuk sebab you want to study and then you want to come out, become a really competent. Competent dalam ilmu. Kalau nak buat tadi, nak study on dalam poison punya study tadi tu, maknanya betul-betul you menjadi pakar study dalam poison isu dalam herbs ni poison ke tidak, yang ini poison ke tidak. So, jadi kita tak nak ilmu tadi tu hanya sekadar dia menyusah payah akan dia belajar tapi dia tak pakai.
Sampai ada yang cakap, Datuk, saya belajar ni sekarang kerja saya tak guna pun, dia kata. Saya kena pergi belajar pula lagi pakai duit saya. Yang ini kita tak nak dengar. Yang ini yang kita tak nak dengar. And then what we want is that kita nak dia bila dia keluar daripada institusi tadi tu, sama ada selepas asasi ke, matrik ke, politeknik ke, diploma ke apa sebagainya, they are ready. Mentally dan juga ideas. Sebab sekarang semua bank ke, semua industri ke, dia dah tak tanda keluaran-keluaran universiti, keluaran-keluaran yang pelajar ni tadi, dia tanya, nak buat apa bos you type, saya nak surat ini hantar kepada menteri besar sekarang ni, kita hendak projek ini dijalankan sebab ini. Okay, put on my table 2 jam lagi. Macam apa isinya ya? Datuk, macam mana isi dia surat tu? Boleh tak 2 minggu lagi? Oh, saya pun sorry lah kalau dapat, Sebab walaupun you engineer ke, walaupun you dalam biotech ke, walaupun you dalam chemistry pun, you are bound needs to write email, to read a letter. Itu sebabnya kompetensi ni tadi, itu bukan saja knowledge of the subjek yang kita ambil, tetapi the attitude tadi tu dan juga kompetensi yang lain digabungkan. Kalau zaman dulu kita ada kerani, kita ada pembantu kita, ada pegawai-pegawai yang menolong kita buat letter ke apa benda. Now kita kena buat sendiri tau. Itu sebabnya sekarang ni kalau kita tengok industri-industri, dia tak ramai orang sekarang ni. Yang ramai adalah yang pelaksana tu yang ramai. Yang ni yang kita have to think the hala tuju lepas SPM ni, the product yang kita akan bagi ni is a different scenario sekarang ni. Especially lepas pandemik ni sekarang ni. Semua banyak IT dan sebagainya. Tapi IT dia bukan sekadar buat PowerPoint. PowerPoint yang kita nak buat sekarang ni pun bukannya yang borio-rio, ada bunga, ada bunga ros, ada bunga apa dalam PowerPoint kita. No. Informative, precise, macam Dr. Masnya point tadi tu. Cukup. This is the link, this is the thing. Cukup. Tapi kalau kita nak tekankan penggunaan drone apa semua tu, or 3D printer, lain pula cara dia. So this is the things yang the different hala tuju lah yang kita have to work together. Yeah. Alright. So now open to ni question or comment, tak kira lah cikgu ke, pelajar ke, silakan. Ini satu lagi penyakit lah yang kita Okay. Datuk ada yang nak bertanya. Bagus. Okay, sila Cikgu Lee. Boleh tanya sikit doktor? Tentang hala tuju budak SPM sekarang kan. Selain daripada STEM kan, BM dan sejarah itu sangat penting dalam peperiksaan SPM, terutama yang baru-baru inilah semasa pandemik. Sebab PDPR tu nampaknya untuk sekolah yang kurang fasiliti dalam internet atau gadget telefon pintar ini, kita memang susah nak mengajar pelajar-pelajar dalam keadaan yang kekurangan. Jadi apa yang boleh dibuat oleh pihak sekolah, contohnya walaupun kita bagi modul tetapi bimbingan guru secara bersemuka itu kurang. Jadi menjadikan satu kenyataan lah saya tengok daripada feedback cikgu-cikgu yang sedang dan menghadiri pemeriksaan kertas itu. Kita memang nampak dia punya prestasi memang drop banyak lah. So apa pandangan doktor tentang hala tuju selepas ini? Right, betul. Ya betul. Kita simpati keadaan ni. Maybe Dr. Mas, you want to say something? Ya betul. I think bila kami turunlah ke sekolah-sekolah, sebab kami sangat memahami konteks yang Cikgu Lee bagi tahu tadi. Memang bukan setakat 3G, 2G, masih lagi roaming. Keadaan internet di sekolah-sekolah, dan di dalam keadaan guru-guru perlu melakukan PDPR.
Itu yang tadi, kalau tengok tu, sebab perkara dah berlalu lah kan. Satu perkara dah berlalu, pelajar dah pun dalam SPM dan dia dah menduduki. Tetapi kepada yang baru ni, dia harap akan ada, maksudnya dia punya cara pembelajaran tu, ni yang dia gelarkan sebagai disruptif. Maksudnya something yang mengganggu norma pengajaran kita yang kita buat setiap masa tu. Jadi kita pun kena ada satu alternatif di mana melibatkan lebih banyak projek, contohnya macam Datuk seperti projek inovasi ataupun memberi lebih banyak problem solving dan tugasan-tugasan lah. Itu memang kalau di universiti kita panggil flip classroom, di mana pelajar pun kita dah bagi dia kerja, dia buat dulu, dia present kat dia yang bagi tahu kita. Itu salah satulah, tapi itu untuk siapa yang masih lagi di dalam sistem. Tapi sekarang siapa yang telah pun tamat dan telah pun mengambil SPM, kalau kita perasan, memang saya memang personally setuju dari sudut dia punya knowledge tu, percentage yang dapat disampaikan adalah agak tidak setara dengan persemuka. Namun kita kena perasan satu advantage, mungkin kita tidak nampak penggunaannya sekarang. Pelajar yang masuk secara online ni, dia ada advantage dia lebih digital literate. Walaupun katalah dia ada masalah online dan sebagainya, tapi dia lebih literasi dia terhadap penggunaan digital adalah lebih tinggi lah daripada pelajar yang bukan dalam konteks yang PDPR ni. Itu sebab tadi, kalau tengok tadi, bila dekat pekerjaan, memang bila dia keluar tu, jadi pemilihan bidang-bidang tu adalah juga penting untuk kesesuaian, menyesuaikan dia. Sebab katalah kita pemilihan bidang dia, katalah dia nak betul ambil pure engineering besok, dia kena ada sedikit bantuan lah dari sebut kami, maksud kami di peringkat universiti ni, kami memang kena bantu. Sebab bila dia masuk, kita nak mengajar dia contoh basic engineering matematik, memang kita dapat menghadapi kesukaran lah sebab dia belajar apa masa tu PDPR. Jadi on our part dekat universiti kita kena ada extra. Itu yang saya tekankan tadi, dalam tempoh sekarang ni cikgu mungkin dah habis baik dah menjalankan tanggungjawab. Tapi pelajar-pelajar ni ada 3 bulan ni sebelum masuk universiti. Sila gunakan masa anda sebaiknya untuk menimba apa-apa ilmu ataupun upskilling ataupun apa-apa additional knowledge yang anda boleh cari. Sebab nanti bila anda dah melangkah je masuk ke universiti tu, anda akan dapati totally jangan dia macam, sebab dekat universiti ni dah laju tau kepada adik-adik ni masuk matrikulasi ke asasi dia dah laju. Jadi kalau anda tadi dah lah PDPR, lepas tu masuk universiti banyak pula konten nak kena belajar. Kalau anda tak boleh cope, tu yang nanti takut ketinggalan tu lebih banyak. Takut tadi dia punya putus asa ataupun dipakai depress pula. Sebab kita bukan tak ada kes tu Kami baru je habis satu bengkel untuk motivasi pelajar-pelajar ni. Especially yang tahun 1, tahun 2 yang dia masuk universiti full PDPR. Dia tak boleh nak cope sebab perkara tu dah jadi laju bila kat universiti, disebabkan dekat sekolah pun dia tak dapat nak fully belajar. Itulah peranan guru tadi, mungkin cara-cara pembelajaran yang kena ada banyak perbezaan lah. Maksudnya dah kena maksudnya kalau kami kat universiti pun kami dah kena explore dah. Flip classroom lah, all the methodology untuk mengajar. Tak sehabis baik menambah dalam konteks PDPR tu. Dan tapi pelajar juga kena memainkan peranan. Dia pun kena cari extra knowledge yang dia rasa dia tertinggal. Ibu bapa pun kena ada support. So to be honest, this task tak boleh hanya pada on one side lah. Bukan hanya pada side guru. So mungkin dan yang maksudnya semua kena membantu dalam konteks ni. Kalau kita semua tak tolong, tak ada kerjasama macam sebab kita dalam bentuk persatuan ni kita nak sehabis baik membantu. Kalau kita tak tolong, tak ada wujudkan webinar macam ni, nanti banyak yang ketinggalan. Sekarang even I think dah ada data statistik daripada kalau 100% pelajar tu, at least 50% tu dah tertinggal dah. Ya. Dia memang dah tertinggal. So macam mana nak tolong budak-budak yang tertinggal ni? Sebab memang betul alasan dia PDP, sebab online learning, sebab masalah macam-macam lah, dia punya internet lah, dia punya family factor lah banyak. Tapi more than 50% dah tertinggal. Belum masuk yang sekolah rendah, masih belum nak cope lagi, nak belajar membaca 3M yang basic tu lagi.
So memang kita sesama-sama lah kena membantu. Means on the teacher side, pelajar, parents dan kami dekat peringkat universiti pun. Itu yang saya boleh bagi saya punya thought lah Datuk. Okay. Ya, okay. Ni Prof. Kalai, anything to add? Okay. Okay, my few last words, Datuk. Yep. Okay, apa yang saya nak highlight di sini pada tengah hari ini, pada pelajar-pelajar, tak lain dan bukan fokuskan minat anda pada pembelajaran yang anda rasa itu adalah talent dan kekuatan. Jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pilih talent kita berdasarkan berkawan ataupun apa yang berlaku pada keadaan sekeliling kita. Mungkin itu tidak benar, ya. Jadi cuba dapatkan pendapat dan juga tunjuk ajar melalui program-program pementoran daripada apa yang ditawarkan di sekolah dan juga persatuan-persatuan guru dan juga macam NSA dan sebagainya. Mungkin juga ada daripada kalangan pensyarah-pensyarah yang membuat banyak webinar sekarang, ya. Terutamanya saya lihat banyak dari UMT dan juga daripada universiti-universiti lain yang cuba memberi exposure kepada pelajar supaya pelajar memilih program tu dengan lebih tepat. Ini akan memberikan satu ruang untuk pelajar menjadikan pendidikan tinggi ni satu jaminan hidup untuk mendapatkan kejayaan yang lebih terjamin. Dan di sini saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat berjaya kepada semua yang hadir pada petang ini dan berharap usaha ini akan diteruskan dan lebih ramai lagi yang mendapat ilmu-ilmu yang sesuai untuk mereka memilih kejayaan di masa hadapan. Terima kasih. Okey. Ni Cikgu Lee, ya. Persatuan STEM Kebangsaan Malaysia ni, kita juga ada projek mentoring dan kita juga ada projek STEM internship. Jadi tak kiralah sama ada pelajar ni jurusan sastra ataupun jurusan sains, jika boleh minta pelajar-pelajar ni hubungi dengan Dr. Mas dan kita boleh bantu pelajar-pelajar ni untuk dedahkan mereka dengan mengikuti program-program kita. Jadi secara tak langsung tadi tu kita dapat membantu anak-anak ni mengukuhkan dia punya komunikasi skill dia dan dia juga mula belajar tentang macam besok pukul 10 sampai 11 kita ada talk on important of STEM. Jadi semua dialu-alukan lah. Maybe Dr. Mas boleh share link sekejap lagi. Minta pelajar-pelajar join besok. Dan juga cikgu-cikgu. Besok Pusat STEM Pusat STEM Universiti Melaya dia akan menganjurkan webinar juga talking about the importance of STEM dan of course kita akan kaitkan juga dengan social science, semua skill-skill sebagainya. Jadi ajak pelajar-pelajar macam ni dan kita juga memerlukan pelajar-pelajar ni tadi pendedahan. Jadi while waiting for the results yang dah berlaku tetap berlakulah, ya. Kita faham, ya, tapi now way forward. Jadi National STEM Association ni memang kita maklumkan semua cikgu. Kita minta jugalah Cikgu Lee come and join us as a member and then be part of us sebab kita juga ada school network program. Kita ada sekarang ni tengah berjalan latihan diberikan daripada Singapura. First batch dah lengkap. The first batch yang STEM Temasek Singapura tu. Yes, you enjoy it? Saya enjoy. I very enjoy. Banyak ilmu boleh didapati. Tu saya melalui STEM sebenarnya minat pelajar tu memang ada meningkat lah. Sebab melalui PBL, melalui cara yang kita hands on sebenarnya aktiviti dia boleh menarik minat pelajar untuk belajar. Jadi macam kita nak buat bahan maujud tak ada dana, tak ada duit sebab sekolah saya BK. Jadi sekarang tengah berusaha lah nak cari wang. Kita boleh juga cari wang satu, okey. Satu lagi kita cuba gunakan barang-barang recycle.
Memang semua saya punya barang recycle sudah ada di Ah, sekolah. yes. Ya, Barang tunggu masa ya, untuk buat. barang recycle, lepas tu juga gunakan juga tanah-tanah di luar tu. Ya, ya, ya. Tanah-tanah di luar sana tu untuk mushroomnya aktiviti ke, vegetables ke dan sebagainya. Jadi Dari dia segi teknikal dan ilmu Universiti Melaya boleh ke bantu sekolah saya untuk bangunkan contoh taman herba atau yang kata tadi cendawan, sebab dari segi ilmu itu untuk melaksanakan kita masih kurang sebab kita tak ada guru sains pertanian atau apa-apa di sekolah. I think kita boleh kaitkan macam tu lah. Alright. Okay. So I think student-student juga boleh jadi buat internship tadi secara online. Ya, betul. Saya ada open classroom dengan mereka. Tapi saya punya ilmu dalam sains adalah limited. Jadi itu yang let's join National STEM Association ini, then kita akan pelbagai workshop. Juga baru ni kita ada workshop coding dengan Australia juga, you know. Jadi macam-macam aktiviti kita selain daripada webinar hala tuju apa semua sebagainya, dan kita juga ada komponen yang cikgu-cikgu kita juga ahli NSA yang ada inisiatif dia sendiri membuat for the teachers, you know. So industri pun ada dan sebagainya. So come and join, everybody join, and then kita organize more activities. Dan besok Pusat STEM Universiti Melaya akan menganjurkan webinar untuk targeting for undergraduate, but it is okay to invite others also to join in. Yeah. So tomorrow. Okay, Datuk, ada satu soalan sebenarnya, Datuk, yang kita belum jawab. Okay. Kalau ikut kat soalan sini daripada Halis, masih kurang jelas. Apa contoh jurusan sains yang memberi masa depan yang cerah kepada pelajar? Mohon pencerahan. Okey, saya mungkin tambah sikit. Bila kita bercakap dengan sains ni, apabila betul, kadang-kadang pelajar pun kurang jelas daripada dia tingkatan 3 nak memilih jurusan STEM, kan ada banyak kan, STEM A, B, C. Okey. Itu sebenarnya kalau dulu-dulu dipanggil aliran pure science dan bukan pure science. Okey. So sekarang kita sebut tentang, saya tak nak cerita yang pasal detail-detail fizik, kimia, bio tu bukan. Saya nak cerita adalah the process of thought, ataupun apabila kita mendalami dalam memilih dalam jurusan sains, the process of thought atau thinking process tu adalah telah diajar dalam mana-mana konteks subjek-subjek sains yang awak ambil. Itu sebenarnya the thinking process. Yes, it's true. At the end of the day, bila masuk SPM, kita nak tahu result. Okay, semua orang akan kata, alah result fizik aku macam ni, result admaths aku macam ni. Tapi result is satu perkara. Kedua adalah sebenarnya dalam secara tidak sedar, walaupun awak dapat result katalah C saja ataupun mungkin 40, barely pass kalau sekarang SPM dalam fizik. But you actually have learned ataupun telah membentuk dalam your brain cara thought of scientific skills or train your mind. Okay, tu dia punya konteks bila sebut sains tu tau. Jadi bila masuk ke alam pekerjaan, dia sebenarnya sekarang semua dah jadi interrelated. So katalah, bila awak tanya jurusan tu kan, dia dah tak se-clear cut macam dulu. Oh, jurusan ke jurusan ini akan memberi anda 100% pekerjaan, dah tak ada dah. Okay, katalah awak dah even contoh macam tadi banyak dia kata tentang berkenaan data analisis, berkenaan dengan digital marketing dan sebagainya. Maksudnya katalah masuk dalam bidang mana pun, katalah anda dapat sains pertanian ataupun kita ada dipanggil sains biologi lah, sains biologi ataupun pertanian. Yang pentingnya adalah additional top up yang kita bawa sekali dalam subjek tu. Maksudnya bila buat agriculture, ada digital agriculture. Ya. Bila masuk event katalah ambil marketing besok, ada elemen digital marketing atau teknologi kat situ. So dia dah tak ada sesimpel jawapan dulu jurusan sains apa yang sebenarnya lebih menjamin pekerjaan. Dia adalah sekarang tertakluk kepada satu, anda sendiri tahu anda punya kelebihan, minat dan cari sebanyak maklumat sebelum membuat pemilihan. Tengok konten subjek yang nak dipilih ataupun kursus yang nak dipilih itu. Tak semestinya macam Prof. Kalai pun ada sebut tadi. Lepas SPM ada STPM, sijil, diploma, asasi metrik, ijazah. So actually like pilihan tu banyak.
So dia tidak ada satu jawapan khusus lah. Saya tak nak cakap, ambil ni memang confirm adalah jurusan yang senang nak dapat kerja. Ada dah tak ada dah. Dia adalah, kita kena memilih dengan keadaan knowledgeable dah sekarang. Itu sikit perkongsian lah. Okay. Sekarang ni more like blended tau. Blended, maknanya kita kena tahu physics. Kita macam contoh even nak buat pil, nak buat vitamins ke, ya, ni ex Profesor UM Prof Mustafa sekarang menghasilkan dia menghasilkan Nissan produk, is a medical product yang boleh membantu immunity untuk COVID-19, COVID-19 ni. Jadi dia ada campuran-campuran dia dan sebagainya. Jadi dia kena tahulah selain daripada medical bidang dia, tapi dia juga kena tahu bahan-bahan yang diguna tadi tu dari aspek chemistry. Dan now dia nak jadikan tablet pula dalam bentuk dalam teknologi way tablets dia tadi tu. Jadi all this is maknanya ilmu tadi tu tidak satu saja. Maknanya kita datang ke universiti buat statistik saja, tak boleh. Maknanya now we are talking about big data science, big data analytic. So big data analytic means statistik yes strong, tetapi pada masa yang sama mathematics lain dan juga sains lain kena tahu. Jadi now is fun, is more complex. Itu yang kita kena tahu what is yang kita nak buat tadi. Saya suka yang tadi Puan Ida punya anak tadi tu. Dia dah tahu dah, dia nak study on yang related to poison materials apa semua sebagainya tadi tu. So focus on that. Dan ada satu lagi anak yang pelajar tu dia minat tentang photon, study of light. Dia nak study light ni, macam mana nak light ni kita tak nampak. Tapi dia nak kaji frekuensi light tadi tu untuk dicampurkan untuk menghasilkan bulb yang boleh menghasilkan murah. Macam tu. Alright? Okay, kita dah pun mencecah 1:03. Jadi semua nak semayang dan lepas tu nak masak untuk berbuka puasa. So Alhamdulillah we have met a good meeting, a good discussion. Thank you very much Dr. Mas and Dr. Kalai and Dr. Hashim, Encik Guli dan semua yang terlibat dalam webinar ini. Dan insyaAllah pada 23 April kita akan ada lagi webinar Hala 7 ni dengan speaker yang lain, moderator yang lain pula. Ya. Jadi kita Datuk nak ambil gambar kalau boleh turn on kamera. Alright, dan besok juga kita jemput pada pukul 11 10. 10 Datuk. Pukul 10 besok. Link ni dah bagi dah. Dah. Saya dah letak dekat dalam. Link dah ada di situ. So join us tomorrow, the importance of STEM. Bawa pelajar-pelajar dan juga cikgu-cikgu. Alright, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup sambil ambil gambar ni dengan surah Wal-As. Siapa-siapa nak turn on kamera sambil-sambil tu. Alright, turn on camera. Turn on kamera sekejap. Tu Hafiz okay. Tu Puan Ida. Okay. Ada lagi Cikgu Lee. Tadi Cikgu Lee ada turn on kamera. Siapa lagi? Turn on camera. Alright, saya kira 1, 2, 3. Alright, terima kasih semua. Alright, jemput tomorrow also free the importance of STEM. Kita looking more deeper on STEM tomorrow. And then 23rd April next week, another Hala 7 by different moderator and also speaker. With that, thank you very much. Bye-bye. Selamat berpuasa. Take care, be safe and take care everyone. Okay, Alhamdulillah. Okay, Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam.